walhamdulillah. Hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang besar iaitu ulum hadis. Di bawahnya ada sebuah topik yang sangat penting yang perlu dipahami oleh setiap pelajar apabila hendak memahami ilmu ulum hadis, iaitu riwayat dan dirayat, ataupun kita sebut riwayah ataupun dirayah. Ini satu ilmu yang sangat penting dalam memahami ulum hadis. Okey, kita akan tengok apakah pengertian riwayat dan apakah makna hadis dirayat. Boleh baca dua-dua, riwayah ataupun dirayah pun boleh. Hadis riwayah, di sini saya akan panggil riwayah lah supaya memudahkan para pelajar dapat memahami uh, perkataan tersebut. Dari segi bahasa, kata terbitan, masdar. Riwayat ini dia adalah masdar dari perkataan rawa yarwi. Sebab itu para pelajar apabila belajar bahasa Arab, para pelajar akan tengok daripada perkataan rawa begini, ini adalah al-fi'lu al-madi. Lepas itu kita ada rawa yarwi. Okey. Ini adalah al-fi'lu al-mudhari'. Selepas itu kita ada al-fi'lu amar, irwi. Dan serta itu baru kita ada masdar. Jadi dia jadilah riwayat. Okey, ini dipanggil kaedah bahasa Arab. Dalam ilmu apa-apa juga istilah, kita akan belajar memahaminya dari sudut bahasa supaya kita tahu apakah kata pangkarnya ataupun apakah kata dasarnya. Okey, jadi ini fi'il madhi, rawa, yarwi, fi'il mudhari', irwi, fi'il amar, riwayah itu adalah masdar. Bahasanya kata terbitan. Saya ulang sekali makna dia. Rawa tu maksudnya dia telah memindahkan. Okey. Yarwi dia sedang memindahkan. Irwi pindahkan. Riwayat riwayah ataupun pemindahan. Okey. Jadi dalam erti kata ini, bila masuk riwayat ini berarti memindahkan suatu berita, hikayat dan kisah. Itu asalnya. Bila seseorang itu menceritakan satu perkara, contohnya rawa Muhammad an abihi. Maksudnya Muhammad menceritakan tentang bapa dia. Begitulah kita nak faham bahasa. Itu dari segi bahasa. Dia memindahkan cerita. Dia memberitahu hikayat. Dia membawa kisah. Itu yang pertama. Adapun dalam perbahasan yang paling penting kita mesti melihat dari sudut istilah. Iaitu apa yang dikatakan oleh Muhammad Al-Jash Al-Khatib rahimahullah. Beliau mendefinisikan ilmu hadis riwayat sebagai ilmu yang mengkaji tentang periwayatan. Periwayatan. Periwayatan tu apa? Iaitu kita panggil contohnya siapakah an kita ambil an begini, an contohlah an Abi Hurairah. Okey, Hurairah qala, begitu. Lepas tu qala Rasul. Macam itulah. Qala Rasul. Daripada Abu Hurairah, dia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda. Tu dia nak mengkaji, itu adalah periwayatan. Itu dipanggil periwayatan. Okey. Apa yang nak dikaji tu? Perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus. Ini kita nak pandai muhadis. Bukan nak kaji Pak Abu, bukan nak kaji Pak Mat, bukan nak kaji Tok Bilal, bukan nak jadi moyang kita, tak. Kita nak faham yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus. Apa yang Nabi kata? Jadi apa yang dibicarakan tu?
iaitu dari sudut perkataan. Nabi kata apa contoh Nabi kata innama al-amal niat contoh kan. Apa yang Nabi kata? Nabi kata suruh bersedekah ke, suruh buat baik ke, al-jihadu fi sabilillah ke, itu adalah perkataan. Ada perbuatan pula iaitu contohnya para sahabat tengok Nabi solat. Contohnya sallu kama raaitumuni usallian. Tu tengoklah Nabi solat macam mana, takbir macam mana, iktidal macam mana. Okey. Kalau takrir pula iaitu takrir ni maksudnya Nabi mendiamkan. Nak kata ya pun tak, nak kata tidak pun tak. Seperti mana yang kita pernah belajar dahulu iaitu uh, makan dham. Ada sahabat makan dham. Orang tanya Nabi, boleh tak makan? Nabi pun diam. Nabi tak kata halal, tak kata haram. Tapi bolehlah di situ. Itu yang kita nak faham. Yang kedua, sifat. Sifat Nabi. Sifat Nabi ni bagaimana bentuk Nabi tu? Janggut dia panjang ke? Tu badan dia tinggi ke? Rambut dia pendek ke? Mata dia bagaimana ke? Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Okey. Dan juga akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana dia bertutur? Kita dah bagi khutbah, dia punya marah. Mata dia sampai marah. Jadi kita nak faham begitu. Okey. Dengan cara ini paling penting iaitu mesti teliti dan terperinci. Inilah yang dipahami maksud riwayat. Inilah dia kita nak mengkaji periwayatan. Selepas itu kepada siapa nak kaji ni? Tak ada orang lain. Hanya Nabi Muhammad SAW. Apa dia nak kaji? Perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak secara teliti dan terperinci. Bukan hanya kita baca dalam hadis. Misalnya kata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Contohnya kita pun baca matan hadis tersebut. Kita tak dia nak kaji tu. Sahih tak sahih? Betul tak betul? Begitulah kita nak nampak tentang makna riwayat. Okey, dalam ini secara ringkas dulu. Nanti kita akan masuk lagi pada video yang seterusnya. Saya akan bicarakan lebih terperinci. Okey, dalam arti kata lain, riwayat ini boleh disebut sebagai as-sunnah. Ada ulama mengatakan al-asar. Ada ulama sebut sebagai al-khabar. Ini panggil istilah. Boleh belaka, boleh sebut as-sunnah boleh. Al-asar boleh. Al-khabar boleh. Maknanya lebih kurang sama. Tak ada perbezaan. Dia satu terma ataupun istilah yang maknanya sama. Inilah yang difahami dengan maksud hadis riwayat. Okey, kita pergi sikit lagi hadis dirayat ataupun hadis dirayah. Seperti mana saya pernah sebut tadi, dari segi bahasa kita ada fi'il madhi, kita kena buka fi'il mudhari', kita kena tengok fi'il amar, lepas tu barulah jumpa masdar. Okey, kata terbitan masdar dirayat ini daripada perkataan dara yadri, iaitu mengetahui. Sebab itu kita biasa kata ulama kalau misal kata dia tak tahu, orang tanya dia kan. Dari Imam Malik dia akan sebut la adri. La adri. Saya tak tahu. Orang tanya dia, saya tak tahu. Itu panggil la adri dara. Okey, ini makna asal. Dara yadri idri dirayah. Okey, itu mengetahui satu. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar, hadis dirayat ialah ilmu untuk mengetahui. Okey, kita dah faham tadi istilah tadi. Iaitu kita nak kaitkan pula dia punya kedudukan tu. Mengetahui keadaan. Ini paling penting. Dia riwayat tu nak tahu periwayatan je. Siapa dia perawi dia. Tetapi kalau dirayah kita nak kaji lebih terperinci. Iaitu keadaan sanad. Sanad tadi periwayatan lah. Siapa perawi dia, perawi dia ni benar ke, perawi ni tipu ke, macam tu. Itu panggil sanad. Orang panggil rantaian. Daripada Nabi kepada sahabat, pada sahabat kepada tabi', pada tabi'in. Itu kita tengok dia ada peringkat dia. Kalau kat sanad tu tengok daripada Rasulullah turun kepada sahabat, kami ringkas sajalah. Lepas tu turun kepada at-tabi'. Begitu. Dan seterusnya. Okay, dari segi matan pula, apa makna matan? Iaitu teks hadis. Okay, teks. Seperti mana kita ambil
innama al-a'malu binniyat. Itu panggil apa ni? Sanad dan matan. Dua ni penting. Kita nak faham keadaan sanad tu dan matan tu sebab apa? Nak faham makna ke tak? Kita tengok. Dari sudut diterima atau ditolak. Ha, kita nak tahu, okey, contohnya lah, hadis innamal a'malu binniyat. Kita dah tahu itu daripada An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Kita dah tahu dah tu, itu sanad dia. Lepas tu kita tahu innamal a'malu binniyat itu matan dia. Sekarang ni kita nak kaji pula hadis ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Sahih ke tak sahih? Daif ke tak daif? Maudhu' ke, palsu ke, syaz ke? Itulah yang akan dikaji dalam ilmu dirayat. Jadi dia agak berbeza. Kalau dalam riwayat tadi kita nak kaji siapa perawi dia, apa cerita dia tentang sifat Nabi, perbuatan Nabi. Tetapi dirayat ni dia lebih terperinci. Dia nak mengkaji yang boleh diterima ke tak boleh diterima. Itu yang penting dalam hadis dirayat dan hadis riwayat. Dua-dua ilmu ni sangat penting. Dua-dua ni berkait rapat dan saling berhubung kait. Kalau nak faham, nak kaji ilmu hadis, nak jadi ulama dalam bidang hadis. Kerana itu, dalam bidang hadis dirayah, pelajar-pelajar akan kenal nanti apakah itu mustalah hadis. Orang sebut dirayat ini nama lain lebih mustalah hadis, itu istilah-istilah hadis. Usul hadis, itu cabang-cabang hadis ataupun asas-asas hadis, apa ada itu, ataupun disebut ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis. Semua ini berkaitan dalam hadis dirayat. InsyaAllah para pelajar yang dirahmati Allah SWT akan datang, kita akan perincikan lagi ilmu-ilmu yang berkaitan tentang riwayat, berkaitan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang dirayat. Wallahu alam. Assalamualaikum